Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Saya Cikgu Kamaria binti Yashin dari SMK Tan Sri Penampang. Saya akan membuat perkongsian amalan terbaik bagi pencapaian ekonomi SPM tahun 2020 yang lepas. Saya yakin rakan-rakan guru yang lain ada cara dan juga tips yang mungkin sama dengan saya ataupun jauh lebih baik daripada perkongsian saya ini, tetapi insya-Allah kita sama-sama belajar dalam program yang sangat hebat yang sedang berlangsung ini ya. Okey, baiklah rakan-rakan guru dan juga tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Terlebih dahulu saya berbesar hati untuk berkongsi pencapaian ekonomi sekolah saya bagi SPM 2020 yang lepas. Okey, pada SPM 2020 yang lepas, kalau kita boleh lihat di sini, seramai 8 orang pelajar saya mendapat A. Okey, 7 orang mendapat A-, 6 orang lagi mendapat B+, and then 7 orang pula mendapat B, dan yang paling rendah sekali adalah 3 orang mendapat C+. Okey, dengan peratus lulus 100%, dan alhamdulillah GPMP yang berjaya dicapai adalah 2.68. Baiklah tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, pada pendapat saya secara peribadi, apa jua kejayaan, apa juga pencapaian, ia memerlukan usaha dan juga kerjasama dalam semua pihak. Melihat kepada pencapaian ekonomi SPM 2020 ini, saya melihat dia bukan sahaja usaha guru semata-mata, tetapi dia lebih kepada usaha dan juga kerjasama pelbagai pihak. Okey, kalau dilihat di sini, saya melihat yang pertama itu sebagai watak utama dalam pencapaian ini adalah sudah pasti pelajar saya. Yang kedua adalah peranan guru. Yang ketiga adalah titik kebersamaan di antara pelajar dan juga guru ini. Dan yang terakhir adalah sudah pastinya sokongan dan juga dorongan daripada pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa yang diwakili oleh PIBG sekolah. Baiklah tuan-tuan dan juga puan-puan, yang pertama sebagai watak utama dan juga pihak yang sangat penting dalam menentukan pencapaian SPM ini sudah pastinya mengenai anak-anak pelajar yang saya kasihi ini. Okey, so pelajar di kelas 5 Exora ini adalah kelas ketiga daripada 12 kelas di SMK Tan Sao. Dan calon SPM 2020 yang lepas itu untuk kertas ekonomi adalah seramai 30 orang. Dan latar belakang pelajar ni sudah pasti sama dengan pelajar-pelajar di sekolah lain. Tahap pelajar yang pandai, sederhana dan lemah. Latar belakang keluarga pula dari segi ekonomi ada di bawah B40, M40 dan juga T20. Cuma di antara kekuatan pelajar-pelajar ini ialah mereka ini rajin, mempunyai sikap yang baik dan juga tiada masalah disiplin. Dan faktor utama bagi saya kepada kejayaan pencapaian pelajar ini adalah kehadiran ke sekolah yang sangat baik. Okey, di sini saya lampirkan sedikit analisis kehadiran semasa proses PDBC dijalankan secara bersemuka selama 7 bulan pada tahun 2020 yang lepas. Kedua, saya kongsikan di sini serba sedikit apakah usaha-usaha kecil yang dilakukan oleh saya dan juga rakan guru dalam panitia ekonomi SMK Tan Sao ini. Pertama sekali, saya bersama rakan guru panitia ekonomi Puan Malina binti Ismail akan melakukan postmortem setiap kali selepas result SPM itu diumumkan. Okey, so saya kongsikan di sini antara dokumentasi yang kami catat selepas melakukan postmortem tersebut. Okey, bermula pada tahun 2018 kami melihat mengenai mengapa dan bagaimanakah pencapaian pada tahun tersebut itu boleh tercapai. Okey, kemudian kami rancang untuk tahun seterusnya membuat pelbagai penambahbaikan dari segi program dan juga intervensi untuk mendapat result yang lagi bagus. Okey, kalau kita melihat di sini merujuk kepada jadual ini bermula pada tahun 2018 disebabkan
disebabkan KSSM bermula 2018 kan. Okey, so pada tahun 2018 calon kami adalah 27 orang dengan mendapat 3.38 GPMP. Okey, pada tahun 2019 tahun ini Cikgu Malina yang mengajar, calon adalah 31 orang dan ini adalah pencapaian terbaik SMK Tansau 2.63. Dan pada tahun 2020 okey, kami kongsikan di sini penambahbaikan setiap tahun yang kami laksanakan, dan GPMP seperti mana yang saya kongsikan pada tahun 2020 itu adalah 2.68 dengan 30 orang calon. Dan yang kedua, Alhamdulillah kami sempat mengadakan bengkel teknik menjawab ekonomi SPM 2020 sebelum PKP 2.0 itu dilaksanakan. So bengkel ini kami adakan pada 26 Ogos 2020 dengan memanggil penceramah Cikgu Nadmi bin Noor daripada Sekolah Menengah Tinggi Kota Kinabalu, dan beliau merupakan salah seorang pemeriksa ekonomi SPM di Sabah. Yang ketiga, saya yakin guru-guru akan fokus kepada soalan objektif. Begitu juga dengan saya. So, saya beritahu pelajar yang ini adalah markah emas kamu. So, selepas siap-siap habis silibus, kami akan terus meletakkan target untuk menjawab sekurang-kurangnya 1,000 soalan objektif menjelang SPM Ekonomi 2020 itu. Namun apa yang saya buat pada tahun lepas mengikut perkongsian daripada rakan panitia saya, iaitu kena track markah pelajar dalam setiap set soalan yang kita buat dalam kelas, yang saya buat dalam kelas. Kenapa saya kena track adalah untuk saya melihat peningkatan dan juga cara bagaimana kita meningkatkan motivasi pelajar supaya mereka boleh capai 30 markah ke atas itu. Kedua, saya membuat catatan analisis untuk setiap set yang saya buat bersama pelajar. Okey, supaya saya boleh track, saya boleh kesan mana satu soalan, mana satu bab yang menjadi kelemahan kepada pelajar dan juga apa bab yang mereka belum kuasai lagi. So di sini saya kongsikan borang cara saya membuat analisis dan juga mengesan track markah pencapaian pelajar dalam setiap soalan objektif yang kami lakukan di dalam kelas ini. Yang keempat adalah untuk kertas 2 dan soalan rubrik, saya gunakan 2 kaedah ya. Okey, iaitu pertama, bagi pelajar jawab, kemudian semak sama-sama dalam kelas. Jawab dan juga semak. Yang kedua, bila saya rasa sudah di masa-masa kecederaan, sudah tidak cukup masa menjelang SPM 2020 itu, saya gunakan kaedah kita kena tengok soalan kemudian tengok skema jawapan. So cara ini dia ada kebaikannya, dia ada advantage-nya adalah dia lebih cepat dan juga pelajar boleh tengok bagaimana cara menulis jawapan dengan baik. Dan yang terakhir, pelajar saya juga memang agak lemah untuk soalan rubrik. So apa yang saya buat adalah saya akan ambil satu masa dalam seminggu tu untuk hanya fokus untuk bincang soalan rubrik sahaja. Yang kelima, dari pihak saya sendiri, saya ada membuat beberapa inovasi dan juga menjalankan kajian tindakan yang diaplikasikan dalam PDPC dalam kelas saya. So di sini saya kongsikan inovasi yang pertama yang saya hasilkan, saya namakan sebagai sukses. So apakah itu sukses? Sukses ini adalah alat bantu mengajar ABM untuk membantu pelajar dalam mengingat perkara asas dalam kelub. Saya kongsikan juga sedikit pencapaian inovasi sukses ini. Yang pertama, pernah menang pingat emas pertandingan INKE ke peringkat daerah penampang, dan yang kedua mendapat pingat perak Kolokium Inovasi PDP JPN Sabah 2021. Di sini juga saya sertakan QR code dan juga link untuk Padlet bagi rakan-rakan guru mendapatkan info yang lebih lanjut mengenai inovasi sukses ini. Inovasi yang kedua yang selalu saya aplikasikan dalam kelas saya panggil sebagai kit permainan Wow BD. Untuk makluman tuan-tuan dan juga puan-puan, kit permainan Wow BD ini adalah satu inovasi yang saya bangunkan bersama Cikgu Carmila binti Leashin dari SMK Tanggusi 2 Kota Belud. Serba ringkas mengenai inovasi ini, kit permainan ini membantu pelajar memahami tajuk belanjawan peribadi bab 3 tingkatan 4. Saya kongsikan
kongsikan juga antara pencapaian terbaik inovasi ini pernah menang inovasi terbaik TVET Carnival PAK 21 peringkat negeri Sabah, dan juga pernah menang pingat emas pertandingan inovasi peringkat kebangsaan di Labuan. Sama juga saya ada sertakan link Padlet untuk rakan guru akses untuk mendapatkan info yang lebih lanjut. Dan yang seterusnya, saya menjalankan satu kajian tindakan yang bertajuk HAND. Okay, so tajuk kajian tindakan saya ini adalah meningkatkan kefahaman pelajar dalam tajuk tingkatan 5 bab 1 dasar fiskal dengan menggunakan teknik HAND dalam kalangan pelajar tingkatan 5 di SMK Tan Sao Penampang semasa pandemik COVID-19. So serba sedikit mengenai gambaran teknik HAND ini adalah cara pelajar membantu pelajar faham mengenai tajuk dasar fiskal mengembang dan juga dasar fiskal menguncup itu dengan hanya menggunakan pergerakan tangan sahaja. Sama juga saya ada sertakan QR code dan juga link Padlet dan sedikit pencapaian perkongsian pencapaian kajian tindakan HAND ini pernah menang pingat perak di peringkat PPD Penampang, dan ini adalah maklum balas pelajar saya lah, iaitu mengenai keseronokan mereka belajar dalam tajuk fiskal itu, dasar fiskal itu dengan menggunakan teknik HAND. Okey, yang seterusnya saya melihat kepada apakah kebersamaan, apakah usaha dan kerjasama di antara pelajar dan juga guru itu. Okey, pertama dari segi kelas tambahan, saya dan juga pelajar akan mengadakan kelas tambahan di hujung minggu dan juga semasa cuti semester. So saya rasa inilah hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ini, di mana saya sendiri secara peribadi sudah semakin faham pelaksanaan kelas secara online itu, dan juga begitu juga dengan pelajar. Dan kalau diikut sini saya catatkan analisis kehadiran pelajar dalam setiap kelas tambahan hampir 100%, dan pelajar yang tidak hadir itu pun memang berkaitan dengan masalah internet ataupun masalah yang betul-betul tidak boleh dielakkan lah. Yang kedua saya rasa ialah peluang keemasan bagi kita guru-guru ekonomi pada tahun ini sebelum SPM itu adalah kita ada jarak 6 hari sebelum paper ekonomi sebenar itu kan. So saya mengambil kesempatan ini sebaik mungkin. Saya mengadakan kelas tambahan daripada tarikh 18 hingga 18, 19, 20, 21, 22 ini ada yang dilaksanakan secara bersemuka dan ada yang dilaksanakan secara online. Dan kehadiran pelajar adalah 100%. Okey, masa ini kalau saya boleh istilahkan sebagai masa untuk kita tambal mana yang kurang, polish lagi mana yang sudah hebat. Saya rasa ini adalah antara salah satu sebab bagaimana pencapaian ekonomi itu sedikit memberangsangkan untuk tahun ini. Dan yang seterusnya adalah komunikasi yang baik antara pelajar itu dan juga guru itu sangat penting. So kami wujudkan satu grup dan sinilah medium untuk saya track pelajar ini, bagi tugasan, bagi kata-kata nasihat, marah mereka kadang-kadang, ataupun bagi motivasi supaya kita rasa dekat dengan pelajar dan juga pelajar itu boleh rasa dekat dengan kita. Yang terakhir tuan-tuan dan juga puan-puan, dalam apa jua yang kita lakukan di dalam agensi sekolah ni, kita memerlukan sokongan dan juga dorongan daripada pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa itu sendiri. Suka saya kongsikan di sini, sekolah dan pentadbir di tempat saya ini memang memberikan sokongan yang sangat baik dan juga padu kepada setiap apa yang dilakukan oleh guru dan pelajar untuk kebaikan bersama. Dan sokongan daripada pihak ibu bapa itu dizahirkan melalui sumbangan dan juga sokongan yang dilakukan, yang diberikan oleh pihak-pihak biji sekolah. Saya berkongsi juga PIBG sekolah saya adalah penyumbang besar untuk kos-kos perbelanjaan seperti pencetakan modul, pencetakan latitubi, kos untuk bengkel-bengkel teknik menjawab yang dilakukan, yang diadakan oleh semua panitia di dalam sekolah. Dan yang terakhir daripada saya tuan-tuan dan juga puan-puan, saya selalu berpegang kepada prinsip perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan nantinya mampu membuahkan hasil yang sangat besar. Itu sahaja daripada saya, Cikgu Kamaria binti Liashin dari SMK Tan Sao Penampang, dan sekian, terima kasih.